请大家同心默祷 ，Please pray in silence. Sila doa dalam hati. 阿门。奉耶稣圣名说话，让我们一同跪下祷告。In the name of Jesus Christ, I speak. Let us kneel down and pray together. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bercakap. Mari kita bersama-sama sujud berdoa. Haleluya，奉耶稣圣名祷告。
哈利路亚，奉主耶稣圣名领诗。我们首先来唱第一首诗，我们唱第5首。我们唱诗第5首。In the name of Jesus Christ, I lead him. Let's sing hymn number 5. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memimpin kidung. Sila nyanyi kidung nombor 5. 我们唱诗第5首。第1节 Verse 1。万有赞美天父，永在全能之神，天地万物互相应声，赞美他的主名。我唱树木水泉，从还有山路，诉说他的全能荣耀，显明谁是此人。Second verse。万有赞美天父，永在全知之神，天地万物倾向从神，他的生命作苏菲那昆虫，水中生出家禽，都是天父创造养我，各从其类之神。最后一节 Last verse。赞美天父，人类本为一家，虽然是主犯罪堕落，神恩格外增加，差遣救主降世，我学习主不下，成圣成义出世入圣，得享天国荣华。我们唱下一首诗99首。We sing the next hymn 99. Hidung 99. Di Verse 1。且愿神爱我主，爱主更深，念主为我生命，感恩不尽。我已奉献身心，因为神爱我主，爱主更深，爱主更深。第2节 Verse 2。西摩斯上西了，他们虚荣，今以主为至宝，万事看清。我切祈求我父，使我深爱我主，爱主更深，爱主更深。第3节 Verse 3。父啊，我别忘了痛苦在心，专是主爱我的那种坚定，可常前往我苦中，万神爱我主，
爱主更深，爱主更深。最后一节 last verse。现在末日将到，在我平原，高声迫切祷告，求主属灵，千万不独处，自众生爱我主，爱主更深，爱主更深。You sing the next hymn 356. 我们唱下一首诗356首。Hidom 356 356首。Verse 1。我们向上基督基督，大家振作精神，当成黑夜尚未来临，加紧前方行者，居高临下，全力进攻，决心将敌灭尽，靠着信心坚定的手，我的身靠信心，心是我全的神，心是我全的神，我荣耀的到生命，生死皆靠信心。Verse 2第二节。总神慈爱是我主情，生命是我保证，全百姓的是我盾牌，灭尽恶者火箭，我们离家仇敌击败，信心如风击吹，大家同走线上道路，都敞开的向前，心是我全的手，心是我全的手，荣耀的大生命，生死皆靠信心。最后一节 last verse。仇敌围绕，列阵向我攻击，赶快离开了你的，趁着向前迎敌，头上担起救恩突围，要结束的真理，无法争取争到大地，不舍向前挺进，心是我全的手，心是我全的手，荣耀的大生命，生死皆靠
苏醒。我们唱下一首是452首。We sing the next hymn 452. Hidung Empat-Ratus-Lima-Puluh-Dua. 唱诗452首。第一节。我愿常见你，我亲爱救主，不念凡尘俗世，只见耶稣。白昼或黑夜，我切慕你。起来，我祷我，愿你常赐福。第二节 verse 2。你是我智慧，你赐我真道，你常与我同在，做我依靠。伟大的天父爱我怜我，插住我心里，梦里属怀抱。第三节 verse 3。我不求财富，也不求虚荣，主你是我产业，自始至终。你在我心中独居首位，至高天上王是我最宝贵。最后一节 last verse。至高天上王令我凯旋归，多向天上星来，无主光辉。以你心为心不我福，我愿常见你，天天我恩惠。我们诗颂到此，愿一切荣耀颂赞的归于主耶稣基督。Thank God our hymn session ends here. Syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Haleluya. Mari kita menyediakan hati untuk berdoa, menyediakan hati untuk kebaktian. Sama-sama berdoa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam ini. Marilah kita sama-sama berdiri dan nyanyikan Kidung Pujian bilangan 91. I think of thy love, Jesus, I live and felt so great. My heart of grace from above, what happiness comes from this pain. Through thy love you become flesh on earth,
berkhotbah, dan sangat mengandalkan For thy beauty and goodness excellent, Jesus, with joy I abide in thy love. Like an aroma to thy love, Jesus, the favor that given you good. We give thanks for your death on the cross, Jesus, the mountain and suffering. Saving me from my sin and from death, Jesus, the precious blood was that is flowed, and the comfort of God to my sin, Jesus, so that I can be below. And there forever to see, Jesus, the Son of God all. For beauty and goodness excellent, with joy I abide in thy love. In night do I find for your presence, the home that is burning above. So the sleep gets the lost happy face, Jesus, no pain, no more tears, only love. In your mercy and grace evermore, Jesus of mercy and grace divine, thy Lord always remains the same. Jesus, what glory was heaven above. How my love is poured out to thy feet, Jesus, to satisfy me to the Lord. For the beauty and goodness excellent, with joy I abide in your love. Please be seated. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Pertama-tama, salam sejahtera disampaikan kepada para penatua, para pendeta, para diaken dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun kita perlu berjumpa dalam talian. Kita memohon agar Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dan membantu kita tidak kira di mana kita berada. Dan marilah kita serahkan kebaktian pada malam ini ke dalam tangan Tuhan dan juga kepada pimpinan Tuhan, kepimpinan Roh Kudus. Jadi kita berdoa dan kita serahkan kebaktian malam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, we thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amin.
Amen. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Kita berterima kasih kepada Tuhan kerana peluang yang telah diberikannya. Sebenarnya terdapat banyak perbezaannya di mana apabila kita mengadakan kebaktian dalam gereja dan berbanding dengan kebaktian atas talian. Contohnya ada dalam kalangan kita yang tidak berapa kerap memimpin kebaktian. Terutamanya apabila kita memimpin kebaktian dari rumah kita sendiri. Maka sememangnya agak berasa janggal apabila kita hanya berdepan dengan skrin laptop sahaja. Walau bagaimanapun, tidak kira apa jua keadaan, tidak kira bagaimana penyampaian khotbah, kita serahkannya semuanya kepada Tuhan agar kita semua masih lagi mendapat gerakan di dalam hati kita. Semoga Roh Kudus Tuhan memimpin kita semua. Malam ini saya akan menggunakan tajuk ini untuk dijadikan sebagai dorongan bersama, iaitu bersukacitalah dalam pelbagai pengujian. Saudara-saudari, saya percaya bahawa ayat ini amatlah biasa didengari. Dua hari yang lalu, pendeta Daniel kita juga telah pun membuat kesimpulan tentang tajuk ini. Maaf, iaitu baru saja habis berkongsi buku Yakobus. Dan daripada khotbah beliau, para pendeta, para diaken dan juga teman-teman sekerja telah banyak mempelajari daripada pengajaran surat Yakobus. Terutamanya, dan saya berharap melalui kebaktian malam ini, tidak kira apa jua keadaan kita masih lagi boleh bersukacita. Mari kita bersama-sama merujuk kepada surat Yakobus pasal 1. Mari kita baca ayat kedua. Surat Yakobus, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Surat ini merupakan surat yang telah dituliskan oleh penatua Yakobus. Dan surat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang telah pun berselerak di seluruh perantauan. Dan daripada ayat Alkitab ini kita dapat fahami bahawa seiman-seiman telah jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan pengujian. Dan kerana itulah penatua Yakobus mahu mendorong mereka, terutamanya agar mereka boleh berdiri teguh dalam keimanan mereka. Sama juga pada hari ini, ia juga merupakan harapan kita agar kita boleh berdiri teguh dalam iman kepercayaan kita. Perkongsian pada malam ini akan dibagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama kita akan berkongsi tentang jenis-jenis pengujian ataupun pencobaan. Bahagian kedua akan memberitahu ataupun berkongsi dengan saudara-saudari apakah sebabnya kita masih lagi harus bersukacita dalam pelbagai pengujian.
Dan bahagian yang ketiga, kita akan berkongsi tentang bagaimana kita boleh menerapkan iaitu pengajaran-pengajaran ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kata-kata yang baru sahaja kita bacakan dalam surah Yakobus pasal 1 ayat 2 ini, apabila kita membaca ayat Alkitab ini, apabila kita menyentuh tentang iaitu perkataan pencobaan ataupun pengujian, sebenarnya dalam bahasa Yunani sebutannya ialah piramos. Dan kata ini mempunyai dua jenis definisi. Yang pertama adalah yang positif, iaitu pengujian. Tetapi perkataan ini juga membawa maksud godaan. Oleh itu, hari ini kita akan menggunakan iaitu perspektif pengujian untuk dijadikan sebagai perkongsian. Pengujian ini biasanya datang dari luaran. Di mana dalam tempoh kita berdepan dengan pengujian tersebut, maka kita akan berdepan dengan kesukaran ataupun kesakitan. Di mana dalam salah satu ayat Alkitab di mana dalam One Bible ada mengatakan bahawa definisi pengujian itu merupakan penderitaan ataupun penderitaan, kesakitan ataupun masalah. Dan tujuan pengujian ini diberikan adalah semata-mata untuk menguji sikap seseorang. Tetapi dari sudut Alkitab pula, kita boleh merujuk kepada buku Zakaria. Jadi apakah itu pengujian? Mari kita merujuk kepada buku Zakaria. Buku Zakaria pasal 13. Buku Zakaria pasal 13, mari kita baca ayat 9. Ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Sekiranya kita melihat rangkap yang pertama dalam ayat Alkitab ini, di sini mengatakan bahawa aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan tujuan mereka dimasukkan ke dalam api adalah untuk memurnikan mereka. Seperti memurnikan perak. Dan sama juga adalah untuk memurnikan emas. Sama seperti memurnikan emas. Jadi daripada analogi ataupun contoh ini, kita boleh tahu bahawa sekiranya kita mau memurnikan sama ada perak ataupun emas, maka mestilah adanya iaitu api untuk membakar dan memurnikannya. Jadi sama jugalah dengan pengujian yang telah pun diberikan kepada kita sebagai perlambangan api ini.
Dan kita boleh mengatakan bahawa pengujian itu daripada Tuhan. Ini kerana seperti yang dikatakan oleh Zakaria, ini adalah semata-mata untuk memurnikan mereka agar mereka boleh menjadi emas, menjadi perak. Dan pengujian ini boleh dalam pelbagai bentuk, sama ada pengujian ke atas tubuh jasmani kita, ataupun mental kita, ataupun emosi kita. Jadi dalam keadaan-keadaan yang sebegitu tidak selesa ini, bagaimana pula kita boleh bersukacita? Tetapi sebelum itu, marilah kita tengok apakah antara pengujian-pengujian yang ada. Sekiranya kita benar-benar mahu melihat contoh pengujian, maka kita akan terfikir seorang tokoh dalam Alkitab. Kerana sebaik saja tokoh ini diuji, dia telah menjadi sama seperti emas yang murni dan perak yang murni. Tokoh ini bukan sahaja selepas pengujiannya, dia menjadi lebih baik di hadirat Tuhan. Malah apabila dia masih lagi hidup di dunia ini, Tuhan telah memberkatinya jauh lebih banyak daripada hidupnya yang sebelum itu. Jadi dari sini kita dapat melihat ada 3 jenis pengujian. Mari kita bincangkan pengujian yang pertama, iaitu pengujian ke atas tubuh jasmani kita. Dan bagaimana rupa penderita ataupun pengujian sedemikian. Dan berapa teruk keadaan itu boleh dihadapi oleh seseorang. Dan seserius mana apabila seseorang itu berdepan dengan pengujian sedemikian. Mari kita rujuk kepada buku Ayub. Mari kita rujuk kepada buku Ayub pasal 2. Buku Ayub pasal 2, mari kita baca ayat 7 hingga 8. Buku Ayub pasal 2, ayat 7 hingga ayat 8. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Di sini kita dapat lihat pengujian dari segi tubuh jasmani yang telah ditimpa ke atas diri Ayub. Sekiranya kita fasting tentang buku Ayub ini, maka kita tahu bahawa pengujian ini berada di bawah kawalan Tuhan, kerana ini merupakan pengujian yang telah dibenarkan oleh Tuhan kepada si iblis untuk mengancam Ayub.
ataupun menguji Ayub, iaitu di mana si iblis itu ada niat untuk memberi tamparan ke atas iman kepercayaan Ayub. Ayub pada mulanya merupakan seorang yang kaya dan juga yang sihat. Tetapi apabila penderitaan ini ditimpa ke atas diri Ayub, bagaimana keadaan dirinya? Dalam ayat 7 kita dapat melihat bagaimana Ayub telah ditimpa penderitaan dari segi tubuh jasmani. Di sini mengatakan bahawa dia telah ditimpa dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dengan kata yang lain, seluruh tubuhnya telah pun ditumbuhi dengan bara yang busuk. Jadi apabila bara yang busuk ini telah tumbuh pada dirinya, bagaimanakah perasaan Ayub pada ketika itu? Di sini dalam ayat 8 mengatakan bahawa dia perlu mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Malah dia juga perlu duduk di tengah-tengah abu kerana tidak ada apa-apa lagi yang dia boleh lakukan. Demikianlah begitu teruk keadaan tubuh jasmaninya. Dan ini juga merupakan pengujian yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Jadi saudara dan saudari, adakah kamu sedang berdepan dengan apa-apa pengujian dalam hidup kamu? Apa sebenarnya telah terjadi kepada Ayub? Maaf, apa yang berlaku pada diri Ayub ini? Penderitaan ini bukan sahaja telah ditimpa ke atas tubuh jasmani Ayub dan perlu berdepan dengan penderitaan tubuh jasmani, melainkan kerana ini juga di mana kerana pengujian ini juga segala-gala yang dimilikinya juga telah hilang. Mungkin ada sesetengah orang akan berkata, aku walaupun telah jatuh sakit tetapi saya masih ada lagi harta kekayaan saya dan juga ahli keluarga saya. Tetapi sekiranya kita membaca ayat-ayat Alkitab sebelum ayat 7 ini, iaitu dalam buku Ayub pasal 1, mula dari ayat 13 hingga ayat 19, di mana di sini kita dapat melihat bahawa Ayub telah pun kehilangan harta kekayaannya dan juga anak-anaknya. Bagi sesetengah orang, sekiranya dia berdepan dengan pengujian sedemikian, itu sudah dikira sebagai hari kiamat. Apabila seseorang itu kehilangan segala hartanya, dia masih lagi sekurang-kurangnya mempunyai sokongan daripada temannya dan juga anak-anaknya yang memberi kesukacitaan kepadanya. Tetapi Ayub telah kehilangan kesemua anaknya dalam satu hari sahaja. Dia sebenarnya telah pun kehilangan segala sesuatu. Hari ini mungkin ada dalam kalangan kita yang berdepan dengan pengujian yang serupa. Contohnya kerana keadaan pandemik ini, ramai daripada kita telah kehilangan hasil pendapatan mereka.
Dan ada pula dalam kalangan yang kerana situasi sekarang telah kehilangan ahli keluarganya. Dan ada juga dalam kalangan manusia ataupun orang ataupun rakyat telah kerana kemerosotan ekonomi mereka perlu menjual harta mereka untuk terus hidup. Jadi saudara dan saudari, sekiranya kita berdepan dengan pengujian yang sama seperti Ayub, adakah kamu masih lagi boleh bersuka cita dalam pengujian? Pengujian yang kedua, jenis yang kedua, juga berlaku pada diri Ayub. Bukan sahaja dia telah kehilangan anak-anaknya, dia juga telah kehilangan harta kekayaannya. Dan dia kehilangan juga kehidupannya yang bahagia. Sehingga ke tahap dia merasa kawan-kawan yang akrab dengannya salah faham terhadap diri Ayub. Di mana kawan-kawannya mengatakan bahawa kerana Ayub telah berdosa terhadap Tuhan, kerana itulah hal-hal sedemikian berlaku pada diri Ayub. Pada ketika itu, kawan-kawannya tidak mempercayainya. Malah kita juga tahu bahawa istrinya juga telah meninggalkannya. Dengan kata yang lain, sekarang bukan sahaja dia perlu berdepan dengan penderitaan fizikal, tetapi dia juga telah kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dan pada masa yang sama, dia perlu berdepan lagi pengujian jenis yang lain. Iaitu pengujian dari segi emosinya, terutama apabila dia mendapat kritikan daripada kawan-kawannya. Sebenarnya hal yang sama juga boleh berlaku pada diri kita. Terutamanya apabila orang-orang yang paling akrab dengan kita ataupun keluarga kita tidak mempercayai kita. Sebenarnya, perkara yang sedemikian merupakan satu beban yang sangat berat pada emosi kita. Dan selain hal-hal ini, mengikut catatan buku Ibrani, terdapat sejenis lagi pengujian, iaitu pengujian daripada penganiayaan. Mari kita rujuk kepada buku Ibrani pasal 10. Buku Ibrani pasal 10, mari kita baca ayat 23. Buku Ibrani pasal 10 kita boleh baca mulai dari ayat 23 hingga ayat 28. Dalam buku Ibrani pasal 10 ayat 23 sehingga 28,
sepatutnya 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sehingga ayat 28. Ayat Alkitab ini memberitahu kita tentang penderitaan yang dialami oleh Paulus. Kerana iman kepercayaannya, Paulus telah mengalami ataupun berdepan dengan pelbagai jenis penderitaan. Di mana kerana iman kepercayaan kita akan berdepan dengan pengujian penganiayaan. Hari ini, adakah kita juga berdepan dengan pengujian penganiayaan sedemikian? Jadi saudara-saudari, inilah pengujian-pengujian yang ada kemungkinannya bagi kita untuk hadapi. Tetapi tidak kira apa jua pengujiannya, apakah jenisnya, apakah tahapnya, apa yang ingin disampaikan di sini ialah kita masih boleh bersukacita dalam semua pengujian ini. Ini kerana hanya apabila kita bersabar dan kita berteguh untuk bersukacita dalam kesemua pengujian ini, maka sesudah pengujian itu berlalu, barulah keadaan kita akan menjadi lebih baik. Cuba kita lihat persekitaran kita. Terutamanya orang-orang yang ada di samping kita. Di mana setiap hari kita boleh mendengar, kita akan terdengar kabar-kabar yang tidak baik dan yang menyedihkan. Hari ini saya terbaca satu berita ataupun satu artikel di mana menurut artikel ini iaitu artikel yang bertarikh 29 hari bulan Jun, di mana artikel ini mengatakan bahawa pada tahun ini sahaja, 3 bulan yang pertama telah pun adanya kes-kes membunuh diri di mana secara purata setiap hari akan ada 4 kes bunuh diri. Ini di mana dengan kata yang lain pada bulan Januari, pada bulan Februari, pada bulan Mac, setiap hari terdapat sekurang-kurangnya 4 kes bunuh diri. Dan telah dilaporkan bahawa kes bunuh diri ini adalah lebih tinggi berbanding dengan tahun lalu. Jadi mengapakah manusia mengambil keputusan untuk menamatkan hidup mereka sendiri? Menurut satu laporan daripada seorang pakar psikologi, iaitu Profesor Ryan dan juga Profesor Tansey, yang telah membuat satu kajian dan telah pun menerbitkan artikel mereka pada tahun 2000.
ini boleh dijadikan sebagai rujukan bagi kita semua. Di mana dari sudut pandangan psikologi, kebahagiaan ataupun kesukacitaan itu mempunyai kaitan yang langsung terhadap kesihatan mental seseorang. Dan pada masa yang sama boleh menurunkan kadar jatuh sakit pada tubuh jasmani dan boleh menyebabkan mental kita menjadi lebih sihat. Di mana kesukacitaan itu ataupun kegembiraan itu boleh menurunkan kadar iaitu kadar depresi dan juga kecemasan dalam hati kita ataupun ketakutan. Tetapi apabila seseorang itu tidak ada kegembiraan, menurut itu dapatan daripada laporan kajian ahli psikologi ini, maka ini menandakan bahawa seseorang yang tidak ada kesukacitaan akan hilang pengharapan. Ini kerana hidupnya akan menjadi tidak lagi teratur kerana tekanan dalam hidup dan juga kerana depresi. Dengan kata yang lain, apabila seseorang itu mempunyai tekanan hidup, stres dan juga depresi yang amat tinggi, maka dia tidak akan dapat lagi melihat masa depannya. Maka salah satu tujuan mengapa seseorang itu membunuh diri adalah kerana dia tidak dapat merasai sukacita. Hari ini kita kembali kepada sudut iman kepercayaan kita apabila kita sedang menghadapi pengujian. Kita tidak mahu di mana iman kepercayaan kita itu tidak ada kesukacitaan. Ini kerana sama seperti yang dikatakan dalam artikel ini, di mana seseorang yang tidak ada kesukacitaan itu tidak akan dapat melihat masa depannya, maka kerana itulah dia mahu menamatkan hidupnya. Jadi kehidup iman kepercayaan kita apabila kita berdepan dengan pengujian. Mengapakah kita harus bersukacita? Mengapakah kita harus mempunyai sukacita dalam pengujian kita? Itu mengapakah kita perlu bersukacita walaupun kita berada dalam pengujian? Ini kerana hanyalah dengan sukacita barulah kita akan mahu dan barulah kita boleh melalui pengujian tersebut ataupun mengharungi pengujian tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, tanpa kesukacitaan kita tidak mahu mengharunginya. Tetapi kerana ada sukacita, maka kita boleh dan kita mahu berdepan dengannya. Dan hanyalah orang yang mahu berdepan dengan pengujian dan boleh mengharungi pengujian, barulah dia boleh melepasi ujian tersebut. Dan hanyalah apabila seseorang itu telah pun melepasi pengujian tersebut, telah pun lulus dalam pengujian tersebut, barulah seseorang itu boleh mendapat iaitu penghargaannya ataupun pemberiannya.
Jadi sekiranya kita benar-benar telah berdepan dengan pengujian yang datang dari Tuhan, maka kita haruslah melepasi ujian tersebut, barulah kita akan mendapat hadiah yang tersedia bagi kita oleh Tuhan. Jadi dengan kata yang lain, mengapakah kita perlu bersuka cita dalam pengujian? Ini kerana seperti yang dikatakan tadi, hanya apabila kita lulus dalam pengujian kita, barulah iman kepercayaan kita boleh dimurnikan, boleh bertumbuh. Selepas Ayub melalui ataupun melepasi pengujiannya, di mana dalam buku Ayub telah dengan sendirinya telah memberitahu kita tentang tujuan dia berdepan dengan pengujian. Mari kita rujuk kepada buku Ayub pasal 22. Maaf. Buku Ayub pasal 23 ayat 10. Mari kita rujuk kepada buku Ayub pasal 23 ayat 10 rangkap ke bawah. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah Tuhan menempatkan kita dalam pengujian adalah dengan tujuan sama seperti Ayub untuk memurnikan kita sama seperti emas. Dia mahu agar iman kita menjadi lebih baik. Sebab yang kedua, mengapakah kita perlu bersukacita dalam pelbagai pengujian ialah ini kerana Tuhan mahu mencurahkan belas kasihannya kepada kita dan juga berkatnya kepada kita dalam pengujian. Samalah seperti Ayub ini. Selepas segala penderitaan, sesudah dia dengan jayanya dia telah melepasi pengujiannya, Tuhan telah memberkatinya dengan hidupnya yang jauh lebih baik daripada hidupnya sebelum pengujian. Buku Ayub pasal 42 ayat 10. Buku Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi sesudah Ayub telah berjaya melepasi pengujian yang dihadapinya, ketika dia masih lagi hidup, Tuhan telah memberkati hidupnya. Bukan saja Tuhan telah mengembalikan ke semua hartanya, melainkan juga telah pun memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 hingga 12, di sini mengatakan tentang ucapan bahagia di atas bukit. Di sini mengatakan bahawa kamu haruslah berbahagia jika kamu dicela dan dianiaya dan difitnah segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah kerana upahmu besar di syurga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Jadi melalui pengujian, melalui penganiayaan, tidak kira sama ada tubuh jasmani ataupun emosi ataupun iman kepercayaan, sekiranya kita boleh melepasi ujian tersebut dengan jayanya, maka kamu haruslah bersukacita dan bergembira kerana kamu akan mendapat upah besar di syurga. Oleh itu, tidak kira apabila kita berdepan dengan pengujian, haruslah kita ingat dan berilah diri sendiri peringatan ini daripada ayat Alkitab ini agar kita bersukacita dalam pengujian. Yang terakhir, mengapakah kita harus bersukacita dalam pengujian? Dalam buku Roma, pasal 8 ayat 28. Ayat 28. Buku Roma, pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua ini adalah yang mendatangkan kebaikan. Sama contohnya pengalaman Yusuf. Apabila dia telah dilemparkan ke dalam penjara, dia berjumpa dengan juru roti dan juga juru minum bagi raja di sana. Dan kerana dia telah melakukan sesuatu yang telah membantu mereka sesuatu, kerana itulah mereka telah salah seorang daripada mereka telah memperkenalkan Yusuf kepada Firaun. Di mana daripada peristiwa tersebut, kerana dia pernah membantu dua orang ini, maka kerana itulah dia telah diperkenalkan kepada Firaun, dan pada ketika itu juga, pada saat itu juga Yusuf telah dibawa untuk berdepan, untuk berjumpa menghadap hadirat Firaun. Cuma dalam masa 2 tahun apabila dia membantu juru minum dan juru roti tersebut, tidak ada apa-apa yang berlaku. Dan pada masa yang sama apabila Yusuf telah dijual ke Mesir, termasuklah apabila dia dilemparkan ke dalam penjara, dan seolah-olah semua perkara ini merupakan hal-hal yang tidak baik. Namun pada akhirnya, kerana kesemua ini, Yusuf telah pada akhirnya berjaya untuk menyelamatkan bangsanya ketika kelaparan. Apabila seseorang itu berdepan ataupun ditimpa pengujian, sememangnya amat sukar bagi seseorang itu melihat kebaikan yang ada dalamnya. Ini kerana melainkan kita boleh pergi ke masa depan untuk melihat pengujian tersebut. Kalau tidak, memang sememangnya amat sukar bagi kita untuk bersuka cita dalam pengujian. Bagi kita, bukan saja kita memerlukan sokongan daripada ahli keluarga kita dan juga seiman kita, agar terus memberi kita sokongan,
kita memerlukan lebih lagi bantuan Roh Kudus. Kerana itulah kita haruslah berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus. Dan juga memohon agar kita mempunyai pengertian tentang tujuan Tuhan memberi kita pengujian tersebut. Dan dengan demikianlah ini merupakan sokongan-sokongan yang kita boleh perolehi untuk terus bersukacita dalam pengujian. Maka sebagai kesimpulan untuk perkongsian saya hari ini, di mana saya telah berkongsi dengan saudara-saudari bagaimana kita boleh bersukacita dalam pelbagai pengujian. Yaitu yang pertama-tama kita haruslah memahami tujuan ataupun sebab kita menghadapi pengujian. Dan kita juga haruslah faham bahawa hanyalah apabila kita telah pun lulus pengujian tersebut, barulah kita boleh menerima upah kita. Akhir sekali, marilah kita rujuk semula kepada surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 1 ayat 3 hingga 4. Surat Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi marilah kita berdoa dan memohon agar Tuhan memberi kepada setiap daripada kita pemahaman tentang tujuan ataupun sebab pengujian yang diberikan kepada kita. Dan kita memohon, kita juga berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengaruniakan kedamaian kepada kita agar kita boleh bersukacita dalam pengujian. Perkongsian saya sampai di sini. Marilah kita berikan segala kemuliaan dan puji-pujian kepada Tuhan kita. Sekali lagi, marilah kita menaikkan kidung pujian. Marilah kita berdiri dan menaikkan kidung pujian bilangan 166. When the storm blows like a raging tempest round me, I will seek a place of refuge in the shadow of the storm. He will hide me, He will hold me, where no harm will ever befall me. He will hide me, there behind me, in the shadow of His hand. Though the distant sun afflicted will not make me unto oh, in love and loving anger, all this destiny to come. He will hide me, He will hide me, where no harm will ever befall me.
will hide me, safe behind me, in the shadow of His enemies may strike and injure, yet and all His awesome power. God will find walking to harm you, into everlasting joy. He will find me, He will find me, when no harm can ever find me. He will find me, safe behind me, in the shadow of His hand. So I'll hear the cross I'm bearing, speaking songs and billows roll. Is a song my soul is carrying, no can harm His Father's heart. He will find me, He will find me, where the harm can never behind me. He will find me, safe behind me, in the shadow of His hand. Please be seated. 请坐。 Once again, Sekali lagi kita akan memanjatkan doa. Dalam doa, marilah kita terus untuk memanjatkan doa syafaat bagi semua. Kita memohon tadi dan tidak kira apa jua keadaan yang kita hadapi sekarang, di mana kita berdepan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Pada masa yang sama kita juga ada ramai seiman yang telah pun jatuh sakit dan juga ahli keluarga yang telah jatuh sakit. Namun janganlah kita lupa akan perkara yang paling penting dalam perjalanan hidup kita, di mana satu hari kita pasti akan berdepan atau berjumpa di syurga. Oleh itu, kita berdoa untuk iman kepercayaan setiap orang. Kita berdoa untuk semua pemercaya, iman kepercayaan pemercayaan. Kita memohon agar Tuhan menambah kekuatan kepada kita. Sekarang marilah kita sama-sama berlutut untuk berdoa. Kita terus untuk membantu itu semen-semen kita yang telah jatuh sakit dan juga yang sedang menghadapi pengujian untuk memanjatkan doa syafaat kita bagi kita. Sama-sama kita berlutut berdoa. hallelujah, in the name of Lord Jesus Christ we pray. Hallelujah.
He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. He is faithful forever. Oh, by His hand He leadeth me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. He is faithful, forever. Oh, by His hand He leadeth me. Amen. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaktian kita telah pun sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati setiap daripada kita. Haleluya.